bilion daripada 86 bilion bajet pembangunan. Meskipun ada antara kita dalam Dewan Yang Mulia ini menganggap jumlah ini besar berbanding negeri-negeri di Semenanjung, ramai pula rakyat di luar sana merasakan Sabah dan Sarawak masih menerima peruntukan yang kecil. Sesetengah pihak mencadangkan agar peruntukan dinaikkan kepada 30.1 bilion atau 35% daripada jumlah perbelanjaan pembangunan, sesuai dengan aspirasi penduduk pribumi Sarawak dan Sabah yang ingin melihat pembangunan setara dengan Semenanjung. Sebagaimana yang disarankan dalam laporan Commission of Inquiry North Borneo and Sarawak 1962, Intergovernmental Committee 1962 dan Perjanjian Malaysia 1963. Jurang pembangunan ketara antara wilayah Borneo dan Semenanjung Malaysia membawa kepada rasa cemburu dan iri hati penduduk Sabah dan Sarawak. Saya mencadangkan agar kerajaan menerbitkan pecahan peruntukan pembangunan mengikut setiap negeri dalam buku anggaran perbelanjaan persekutuan agar rakyat dapat menilai sama ada peruntukan ini adil, berpatutan dan seimbang mengikut KDNK, jumlah penduduk dan keluasan geografis setiap negeri. Puan Speaker, kerajaan telah memperuntukkan 2.8 bilion untuk penyelenggaraan jalan persekutuan. Saya ingin mendapatkan penjelasan tentang jumlah peruntukan yang akan disalurkan khusus untuk Sarawak. Di kawasan Parlimen Mas Gading, terdapat banyak jalan lama di sepanjang Jalan Pen Borneo yang terbiar tanpa penyelenggaraan tetapi masih digunakan oleh penduduk. Adakah kementerian akan memastikan penyelenggaraan termasuk lampu jalan di jalan ini? Selain itu, jalan gendai yang diluluskan sejak sekian lama masih dalam perkembangan. Saya juga ingin menekankan pentingnya kerjasama erat dengan kerajaan negeri dan agensi tempatan untuk memastikan kelancaran projek persekutuan. Seterusnya, Puan Speaker, perkara keempat adalah tentang yuran pendidikan, bantuan kewangan dan biasiswa. Subsidi yuran pendidikan sekolah di sekolah berasrama penuh dan institusi pengajian tinggi awam untuk golongan B40 dan sebahagian besar M40 sudah tentu meringankan beban kewangan mereka. Tetapi kita perlu kritikal terhadap impaknya kepada golongan T15 yang turut menyumbang besar terhadap pendapatan negara. Mas Gading mencadangkan agar pertimbangan subsidi berasas ini dengan menilai situasi kewangan sebenar setiap isi rumah dengan memanfaatkan pangkalan data padu serta data perangkaan DOSM dan LHDN yang diharapkan dapat memberikan keadilan sosial dalam sektor pendidikan di mana merit pencapaian diraikan selari dengan membantu golongan yang memerlukan. Program-program berumpama pemberian bantuan kewangan dan beasiswa wajar diteruskan, namun penekanan perlu diberikan bagi memastikan inklusiviti seluruh kaum di Malaysia dengan memperkenalkan kuota yang selari dengan jumlah penduduk tanpa memperlihatkan ketidakseimbangan. Peluang sambung belajar membuka peluang kepada pelajar untuk meningkatkan kelayakan dan peluang pekerjaan. IPTS pula ditubuhkan untuk menyokong pendidikan negara dengan menawarkan alternatif kepada pelajar yang tidak mendapat peluang di IPTA. Namun sebilangan pelajar, terutama daripada keluarga B40, terjerat dengan pinjaman tinggi daripada PTPTN dan juga Along. Ada IPTS meskipun berdaftar dengan Agensi Kelayakan Malaysia menawarkan kursus diploma kepada pelajar yang sebenarnya layak sijil kemahiran Malaysia atau pra-diploma sahaja, menyebabkan ramai gagal dan terpaksa menanggung hutang tanpa sijil. Sudahlah gagal, sijil pun tidak dapat, hutang pun kena bayar. Mau tolong orang atau nak tipu orang? Saya mencadangkan agar sekolah memberi maklumat kepada lepasan SPM yang tidak mempunyai kredit tentang alternatif sambung belajar yang lain, seperti tingkatan 6, Politeknik, Kolej Komuniti, Giat Mara, TVET, Mara dan institusi latihan kemahiran sebelum memilih IPTS sebagai pilihan terakhir. Seterusnya, 1 bilion bagi menaik taraf prasarana daif di 543 sekolah sememangnya dihargai, namun hanya memberi purata sekitar 1.8 juta bagi setiap sekolah yang tidak memadai untuk menyelesaikan masalah serius sekolah seperti bangunan uzur, kekurangan bekalan air bersih dan akses elektrik yang terhad di kawasan pedalaman. Daripada jumlah ini, berapakah sekolah-sekolah di kawasan Parlimen Mas Gading yang akan terlibat dan Sarawak secara amnya? Selain itu, tanpa sistem pemantauan yang telus, dana ini berisiko terbuang pada projek yang tidak berkualiti atau pembaziran sumber. Saya mencadangkan agar kerajaan mewujudkan mekanisme pemantauan yang ketat dengan melibatkan ahli parlimen dan juga pihak-pihak biji sekolah. Ini akan memastikan dana digunakan secara berkesan untuk membaik pulih dan prasarana asas dan menjamin persekitaran pembelajaran yang selamat dan kondusif bagi pelajar di Sabah dan Sarawak. Puan Speaker, seterusnya bagi perkara yang kelima, saya mengalu-alukan usaha kerajaan dalam memperuntukkan 1 bilion untuk membina pusat kanser Sarawak di Kota Semarahan serta menambah klinik bergerak di pedalaman. Ini langkah penting, namun kawasan Mas Gading masih berdepan dengan masalah akses kepada rawatan kesihatan yang mencukupi. Pembinaan Hospital Lundu, Klinik Kesihatan Singai serta Klinik Kesihatan Biawak merupakan yang telah diluluskan perlu disegerakan.
Begitu juga dengan projek menaik taraf hospital baru yang sebelum ini dicadangkan untuk dinaik tarafkan kepada hospital 6 tingkat namun belum lagi direalisasikan. Kekurangan tenaga kerja perubatan di hospital luar bandar juga menjejaskan kualiti perkhidmatan. Walaupun peruntukan untuk penambah baik kapasiti katil dan tenaga kerja adalah positif, tanpa pengagihan sumber yang adil, warga luar bandar akan terus ketinggalan. Saya menggesa agar Kementerian Kesihatan mempercepatkan pelaksanaan projek yang memerlukan perhatian khusus ini serta menyediakan mekanisme pemantauan projek yang telus dan persoalannya, adakah projek-projek ini termasuk dalam bajet 2025 dan sejauh manakah komitmen kerajaan untuk memastikan ia berjalan lancar. Sila Gulong. Dengan ini saya Mas Gading mohon menyokong bajet ini. Yang Mohd, selamat di Pabali. Saya membawa peraturan mesyuarat 36(4) Yang Mohd. Tadi satu perkataan yang melanggar 36(4) telah dikeluarkan oleh Jelutong dan saya tengok Yang Mohd Speaker tidak meminta Jelutong menarik balik perkataan tersebut yang telah ditujukan kepada Kuantan. Jadi saya minta selamat hari di Pabali, bukan ada niat untuk apa-apa, cuma nak betulkan rekod supaya saya boleh bawa pula hari Senin bahawa 36(4) tersebut tidak ditarik balik. Iaitu perkataan yang telah dikatakan kepada Kuantan dan Yang Berhormat jadi pengurusi pada masa tersebut. Adakah perkataan itu digunakan di Parlimen Yang Berhormat? Sila duduk. Ya. Saya akan semak balik Hansard. Lepas itu kita buat keputusan pada hari Isnin. Saya jemput Yang Berhormat Lumut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Dipertua, terima kasih kerana memberi saya peluang untuk membahaskan Belanjawan 2025. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membahaskan beberapa isu yang penting yang perlu diberi perhatian dalam Belanjawan 2025. Pertama, saya ingin menyentuh mengenai hal veteran ATM. Saya mengambil kesempatan di sini bagi pihak veteran ATM mengucap setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pertahanan dan Yang Berhormat Perdana Menteri kerana telah menaikkan bayaran pencen hilang upaya sebanyak 150%, allowance layanan sentiasa daripada 440 kepada 1,500 sebulan. Selain itu, terima kasih juga kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana menaikkan bantuan sara hidup kepada veteran tak berpencen berumur 60 tahun ke atas dari 300 kepada 500 sebulan. Setiap perbahasan isu-isu mengenai kebajikan veteran sentiasa menjadi wajib diangkat oleh YB Ketereh dan rakan-rakan YB yang perhatian dengan veteran di Dewan Mulia ini. Saya juga sebagai seorang veteran ingin bertanyakan mengenai isu pelarasan pencen veteran ATM yang besar sebelum 1 Januari 2013 yang masih belum mendapat perhatian oleh kerajaan. Adakah kerajaan tidak perhatian dengan rayuan veteran-veteran yang terlibat, mana mereka adalah pejuang-pejuang semasa zaman darurat bertempur dengan komunis? Asalnya yang menuntut tak ramai pun, hanya 78,540 orang sahaja dan bilangan mereka telah berkurangan sebab ada yang telah meninggal dunia. Saya merayu kepada kerajaan agar menarik semula rayuan ke atas keputusan Mahkamah Tinggi yang memihak kepada veteran ATM dalam kes tuntutan perarasan pencen mereka dan seterusnya meluluskan permohonan perarasan pencen veteran ATM besar sebelum 2013 sebagai satu pengiktirafan perjuangan mereka semasa mereka berkhidmat. Perkara seterusnya yang saya ingin sentuh adalah bantuan sara hidup RM300 yang akan dinaikkan kepada RM500 sebulan kepada veteran tidak berpencen berumur 60 tahun ke atas bermula 1 Januari 2025. Ramai rakan-rakan veteran berpencen bertanya kenapa bantuan sara hidup ini tidak dipanjangkan kepada mereka. Hakikat sebenarnya veteran berpencen yang berumur 60 tahun ke atas juga amat susah di mana ada di antara mereka mempunyai tanggungan. Ramai yang masih bersekolah dan ada yang belajar di pusat pendidikan tinggi kerana pencen mereka amat rendah di bawah paras kemiskinan. Cadangan saya adalah agar bantuan sara hidup ini juga dipanjangkan kepada veteran berpencen yang berumur 60 tahun ke atas dan syarat kelayakan bukan lagi mengikut pendapatan garis kemiskinan RM1,198 dan mengesyorkan ia perlu disemak semula untuk dinaikkan berpandukan kos sara hidup semasa ataupun lagi elok terus dibatalkan. Seterusnya saya ingin menyentuh mengenai isu pencerobohan kapal maritim China. Kita sedia maklum mengenai insiden pencerobohan kapal frigate tentera laut China dan pasukan pengawal pantai Chinese Coast Guard di zon maritim Malaysia di Beting Patinggi Ali. Yang Berhormat Timbalan Menteri Pertahanan di Dewan Rakyat pada Senin lepas telah menjawab
soalan YB Jelebu mengenai status keselamatan perairan Malaysia susulan pencerobohan kapal tentera Cina dan pengawal pantai Cina di zon eksklusif ekonomi di wilayah Maritim Sarawak, di mana YB Timbalan Menteri telah menyatakan bahawa Kementerian Pertahanan memberi jaminan bahawa situasi di Laut Cina Selatan kini adalah selamat dan terkawal serta kekal bebas terbuka kepada komuniti maritim. Pada pandangan saya, kenyataan ini secara langsung telah merendahkan darjah ancaman keselamatan zon maritim Malaysia terutama di kawasan Lukonia, Shoals atau Beting Padikan Ali. Kita perlu sedar bahawa fungsi utama kapal pasukan pengawal pantai milik China ini adalah untuk menguatkuasakan undang-undang maritim negara mereka sebagai salah satu justifikasi bahawa eksklusivitas negara berkenaan terpakai dan dilaksanakan dalam zon maritim Malaysia. Tindakan kehadiran kapal mereka adalah salah sama sekali dan mencabar integriti serta hak kedaulatan Malaysia. Juga merupakan satu kesalahan yang cukup besar di bawah Undang-Undang Laut Antarabangsa serta United Nations Convention of the Law of the Sea on the Law of the Sea UNCLOS 1992 dengan izin. Kerajaan bukan saja perlu membuat bantahan diplomatik, malah kerajaan perlu lebih peka dan serius dengan keperluan peningkatan dan kesiapsiagaan aset kententeraan untuk melindungi perairan negara yang kritikal. Dari insiden penceburahan kapal maritim China di perairan Malaysia, ada disusulkan peruntukan yang lebih tinggi untuk memperkuatkan aset pertahanan. Walaupun dalam belanjawan 2025, Kementerian Pertahanan menerima peruntukan 21.2 bilion ringgit bertambah 1.4 bilion ringgit. Pembelanjaan pertahanan perlu dilihat semula kerana ini masih tidak mencukupi bagi meningkatkan infrastruktur aset-aset penting seperti kapal ronda, helikopter, radar dan peralatan-peralatan persikan yang lebih canggih, termasuk senggaraan aset-aset yang telah berusia. Saya menyarankan peningkatan yang lebih besar dalam bajet pertahanan demi menjaga kedaulatan negara yang lebih mencabar. Isu yang seterusnya saya ingin sentuh adalah mengenai projek kapal Littoral Combatant Ship LCS. Kita sedia maklum mengenai permasalahan isu projek LCS ini. Isu utamanya adalah ketisisan kewangan di mana merujuk kepada laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PSC tahun 2022 yang dipengerusikan oleh YB Taiping ketika itu. PSC telah mengusulkan agar SPRM mengambil tindakan segera ke atas segala penemuan dalam laporan PSC. Laporan Jawatan Kuasa Khas Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan dan laporan forensik. Malah pendakwaan juga harus disegerakan. Persoalannya apakah status siasatan SPRM dan bila pendakwaan akan dilaksanakan? Saya perlukan jawapan yang tuntas dari YB Menteri. Isu seterusnya adalah mengenai penarikan subsidi petrol RON 95. Jika subsidi petrol RON 95 ditarik pada tahun depan, saya pasti kesan berantainya akan dirasai oleh rakyat. Walaupun kerajaan memberi jaminan bahawa hanya golongan T15 yang akan membayar lebih, tapi siapakah golongan T15 ini? Dalam keadaan rakyat sedang menanggung beban kos sara hidup yang tinggi dan harga barang melambung, kerajaan tarik subsidi dan naikkan cukai. Kesan langsung daripada tindakan ini ialah harga barang akan menjadi lebih mahal dan beban yang ditanggung oleh rakyat semakin berat. Dengan kadar inflasi dijangka meningkat 2% hingga 3.5% pada tahun hadapan, kerajaan perlu menimbang semula dasar rasionalisasi subsidi. Keputusan kerajaan untuk menaikkan gaji minimum baharu iaitu pada 1,700 juga mempunyai kesan kepada rakyat. Tindakan penguatkuasaan melalui Akta Kawalan Harga Barang dan Inti Pencatutan 2011 mesti diperkasa supaya sebarang kenaikan yang tidak wajar dikenakan tindakan tegas. Penguatkuasaan perlu lebih berkesan dan meluas. Di samping itu, kerajaan juga mestilah berhati-hati dalam melaksanakan apa-apa dasar yang boleh menyebabkan kesan berantai ke atas kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Selain itu, kerajaan mestilah melihat secara perinci masalah yang dihadapi oleh syarikat-syarikat kecil yang tidak mampu menampung kenaikan kos operasi syarikat akibat kenaikan kos upah. Seterusnya adalah saya ingin mengangkat mengenai isu-isu tempatan di kawasan Parlimen Lumut. Untuk makluman, di kawasan saya Parlimen Lumut tiada sekolah berasrama penuh. Saya agak kecewa kerana dalam belanjawan 2025 tidak diperuntukkan untuk pembinaan sekolah berasrama penuh, di mana saya telah memohon
pada perbahasan belanjawan 2024 yang lepas. Oleh itu, saya ingin memohon sekali lagi kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah agar dibentukkan pembinaan sekolah berasrama penuh. Dengan adanya sekolah berasrama penuh ini akan merajakkan sektor pelancongan dan menaikkan ekonomi serta pendapatan peniaga tempatan. Saya harap ianya akan direalisasikan dengan adanya 2 orang menteri penuh dari Perak, iaitu YB Senata Menteri Pendidikan Tinggi dan Yang Amat Berhormat Bagan Datuk. Seterusnya, mengenai sektor pelancongan di Parlimen Lumut. Di Parlimen Lumut, sektor pelancongan memainkan peranan penting dalam macu ekonomi tempatan. Dengan destinasi utama seperti Pulau Pangkor, Teluk Batik dan Teluk Senangin menarik ramai pelancong setiap tahun. Pelancongan di kawasan ini menyumbang kepada peningkatan pendapatan pengusaha tempatan serta mencipta peluang pekerjaan, terutama dalam industri perkhidmatan seperti penginapan, restoran dan aktiviti rekreasi. Ini adalah sebagai persediaan tahun melawat Malaysia 2026. Cadangan Lumut. Pertama adalah peningkatan infrastruktur pelancongan. Kerajaan perlu memberi peruntukan tambahan untuk meningkatkan kemudahan pelancongan di Pulau Pangkor, Teluk Batik dan Teluk Senangin. Ini termasuk penjagaan pantai, pembinaan kemudahan awam seperti tandas yang bersih, tempat letak kereta yang mencukupi serta peningkatan keselamatan di kawasan pelancongan bagi memastikan keselesaan dan keselamatan pelancong. Cadangan kedua adalah promosi pelancongan, iaitu dengan kerjasama agensi pelancongan. Saya mencadangkan kerjasama yang lebih kukuh antara agensi pelancongan kerajaan dan swasta untuk mempromosi destinasi utama seperti Pulau Pangkor sebagai destinasi bebas cukai dan tempat menarik di dalam negara. Penganjuran acara pelancongan bertaraf antarabangsa serta kempen promosi digital perlu diperhebatkan termasuk di pasaran luar negara bagi menarik lebih ramai pelancong. Akhir sekali, harapan Lumut agar belanjawan 2025 dapat membawa perubahan yang diharapkan dan tidak hanya sekadar janji manis. Sekian, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Deepawali. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lumut. Saya jemput Yang Berhormat Ampang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Yang Berhormat Puan Timbalan Yang Di-Pertua atas peluang dan ruang yang diberikan kepada Ampang. Pertamanya, saya sebagai mukadimah Ampang ingin merakamkan dan nak mengajak kita semualah ya merakamkan kutukan sekeras-kerasnya serta mengingatkan kita kezaliman kepada lebih 43,000 orang yang terkorban dan lebih 100,000 orang yang tercedera sejak meletusnya episod kezaliman melampau 7 Oktober 2023, perang genosid atau pembunuhan beramai-ramai rakyat Palestin oleh rejim Zionis terhadap orang awam, rata-rata terutamanya anak-anak kecil, wanita, orang tua yang menjadi mangsa. Ampang akan terus mengulangi dan mengingatkan bahawa perampasan tanah secara haram dan penjajahan serta penghapusan manusia secara terancang dan pelbagai bentuk kezaliman keganasan lain oleh rejim Zionis ini sememangnya melanggar semua undang-undang antarabangsa, hak asasi manusia sejagat dan nilai kemanusiaan bukanlah baharu, malah sebenarnya tidak kesudahan sejak 1948. Ianya perlu dihentikan segera. Seterusnya, izinkan Ampang mengucapkan atau mengkalungkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas buat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Yang Amat Berhormat Pandan pula Tambun yang kejayaan bukan saja menaruhi kerajaan perpaduan dengan cemerlang selama 2 tahun. Maaf salah. 2 tahun malah membentangkan rang undang-undang perbekalan tahunan dengan penuh semangat. Jangan salah faham sebab sebelah Pandan dengan Ampang tu sebelah. Okey, berbekalkan peruntukan sebanyak 421 bilion, sekali lagi tertinggi dalam sejarah Malaysia ketimbang 407.5 bilion bagi tahun 2024. Jelas dasar fiskal negara kekal dalam mod mengembang atau expansionary mode demi kemakmuran negara dan kemaslahatan rakyat, namun pada yang sama belanjawan rakyat ini berhemah dan terkawal kerana meneruskan agenda mengurangkan defisit fiskal dan hutang negara sama ada legasi ataupun baru secara beransur namun terbukti ianya berjaya. Syabas kepada Yang Amat Berhormat Tambun. Jadi untuk itu Ampang ingin mengatakan di sini, memandangkan masa yang terbatas, Ampang ingin menyinggung 3 perkara besar. Pertama tentang isu perumahan.
Ya, secara peribadi Ampang begitu teruja dengan variasi insentif dan inisiatif oleh kerajaan Madani demi memastikan ketersediaan perumahan mampu milik untuk rakyat terbanyak yang ada di kota ataupun desa. Termasuk saya dapati ada 14 inisiatif ataupun skim yang telah pun dibacakan dalam teks ucapan Yang Amat Berhormat Tambun. Oleh itu saya ingin menegaskan di sini, walaupun kita mempunyai satu komitmen atau tekad untuk memastikan kediaman untuk rakyat amat dialu-alukan, tetapi saya ingin melihat kalau boleh kita menginjak sikit ataupun berganjak sedikit tentang kediaman ini tidak semestinya dimiliki, tetapi ianya perlu juga memberikan kediaman yang perlu ataupun diberikan sewaan ataupun tempat yang lebih baik untuk rakyat. Dengan itu, saya ataupun Ampang ingin merasakan satu faktor utama kenapa setengah dalam masyarakat yang rata-ratanya dalam golongan B40 atau M40 rendah atau anak muda baru bekerja lebih cenderung menyewa disebabkan paras pendapatan mereka tidak memungkinkan akses kepada pinjaman atau pembiayaan perumahan. Jadi saya rasa yang lebih kita perlu tangani adalah memberi penekanan tentang satu lagi aspek penting dalam memastikan akses rakyat kepada perumahan, iaitu rumah mampu sewa demi keterjaminan, kestabilan dan kelestarian tempat tinggal. Oleh itu, bagi mereka yang merantau, saya lihat perkara ini amat penting. Kadang-kadang ada juga yang memilih untuk menyewa buat sementara waktu sehingga dana secukupnya dikumpulkan, ataupun sama ada untuk membeli rumah atau membina rumah forever home dengan izin di kampung halaman atau sebagai deposit pendahuluan yang agak besar bagi memiliki rumah idaman yang agak mahal di mana mereka tinggal, lebih-lebih lagi di Lembah Kelang dan sebagainya. Jadi Ampang percaya sudah tiba masanya dasar dan undang-undang perumahan yang mesra penyewa digubal dan dibahas demi membela nasib dan melindungi hak-hak golongan penyewa supaya tidak berat sebelah yang hanya memihak pada pihak pemilik di samping memastikan akses kepada rumah mampu sewa merangkumi antara lain. Kita mahu lihat antara lain 6 perkara yang ingin dicadangkan oleh Ampang, iaitu takrifan baru bagi rumah mampu sewa. Yang keduanya, kawalan kadar sewa yang adil dan saksama. Yang ketiganya, pelindungan dari pengusiran tidak adil dan tidak sah. Yang keempatnya, insentif buat pemilik dan penyewa demi menjamin akses kepada rumah mampu sewa, yakni rumah yang selamat, selesa dan pada kadar yang berpatutan. Begitu juga mungkin telah sampai masanya kerajaan memikirkan council home dengan izin, iaitu rumah untuk disewa di bawah pihak berkuasa tempatan, kerana bukan saja memungkinkan mereka menyediakan, tetapi mungkin bantuan-bantuan kepada PBT untuk memiliki rumah council home ini untuk diberikan sebagai sewaan kepada masyarakat yang memerlukan, terutama mereka yang berdepan dengan bencana dan masalah-masalah yang kemalangan yang tidak dijangka. Yang keenamnya, saya merasakan bahawa banyak rumah-rumah sekitar yang kadang-kadang milikan kerajaan ataupun milikan komersial yang saya lihat ada tuju seperti baru ini seperti mana di Tokyo, rumah-rumah komersial atau bukan rumah-rumah, unit-unit komersial telah pun digunakan untuk diubah suai untuk dijadikan rumah-rumah sewa kepada rakyat. Dan yang terakhir, saya rasa satu perkara yang perlu ditegaskan di dalam perumahan ini, iaitu mereplikasikan konsep Centralized Labour Quarters atau CLQs, yang kalau dulunya kita bincang CLQ ini hanya untuk warga negara asing yang bekerja di Malaysia, tapi sampai masanya juga kerajaan mungkin boleh memikirkan alternatif sewaan jangka panjang, sebuah kompleks tempat tinggal berpusat yang selamat, sejahtera, sentosa pada kadar amat berpatutan di kawasan bandar, khusus buat warga Malaysia yang bekerja berpendapatan rendah, yang akhirnya berperanan bukan sahaja meringankan beban kos sara hidup golongan pekerja, malah mengurangkan tekanan permintaan perumahan mampu milik atau sewa terhadap di kawasan bandar. Itu beberapa perkara yang saya ingin singgung di bawah perumahan dan juga rumah sewa, tetapi ada perkara yang penting iaitu tidak terlepas di bawah perumahan, iaitu pengurusan rumah serata yang sedia ada. Yang Berhormat Timbalan Speaker, kita dapati ataupun Ampang dapati ada beberapa aduan yang saya perolehi tentang pengurusan harta property managers yang kita lihat pembekuan lesen pengurus harta yang telah dibekukan sejak 2018 hingga hari ini. Ianya mendatangkan beberapa permasalahan baru kepada
pengurusan bangunan-bangunan serata ini. Adalah tidak munasabah bahawa pihak lembaga penilai pentaksir dan pengurus harta ataupun LPPEH di bawah MOF membekukan lesen pengurusan harta atau property manager sejak 2018. Untuk itu saya dapati sebenarnya lesen yang dikeluarkan oleh LPPH adalah hampir 2,000 lesen sebelum 2018 dan aktif hanya 20%, ya, iaitu berjumlah hanya 400 syarikat sahaja. Jadi dengan adanya perkara ini, pembangunan strata skim telah meningkat sebenarnya daripada 2018 hingga kini. Kita lihat dalam 6 tahun ini telah bertambah, boleh dikatakan hampir 30,000 unit di seluruh Malaysia. Walau bagaimanapun peningkatan strata skim sebanyak 15 unit ini, tetapi lesen property managers ini dari LPPH adalah dibekukan. Jadi untuk itu, ia mendatangkan masalah, contohnya telah dimonopolikan oleh pihak syarikat tertentu dan meningkatkan kos perbelanjaan property manager kerana tanpa saingan. Oleh itu saya ingin mencadangkan supaya pihak kerajaan membuka sekurang-kurangnya 10,000 pekerjaan, iaitu menambah 10,000 lesen seperti lesen kontraktor CIDB dengan syarat khusus kepada pemegang ijazah ataupun menghadkan limit kontrak. Saya yakin dengan membukanya lesen kepada semua pemegang ijazah seperti mana yang dianjurkan dulu pada tahun sebelum 2018, di mana pemegang ijazah dan pengalaman adalah dibenarkan memohon lesen PM. Oleh itu, saya mohon sangat ke semua kementerian yang bersangkutan, terutamanya Menteri KPKT menurunkan juga bond supaya akta pengurusan strata 2013 iaitu daripada 50,000 kepada 10,000 untuk kita memperbanyakkan lagi property manager. Seterusnya saya ingin menyinggung tentang perkara berkaitan dengan care ekonomi, dengan izin ataupun istilah yang digunakan adalah ekonomi penjagaan. Selaku ahli jawatankuasa pilihan khas wanita, kanak-kanak dan pengguna masyarakat, Ampang ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada Yang Berhormat Tambun atas usaha rintis mengarus-perdanakan agenda ekonomi penjagaan. Dengannya menyebut terma ekonomi penjagaan dalam ucapan belanjawan tahunan buat pertama kali dalam sejarah Malaysia, jelas bahawa Kerajaan Madani bukan sahaja mempelopori, malah serius mentransformasikan industri ini menjadi salah satu pemangkin pertumbuhan ekonomi negara. Saya lihat banyak insentif yang telah dilakukan, tetapi perkara ini sebenarnya mendorong ikhtiar 49, 50 dan 51 itu yang bakal boleh manfaatnya kepada mereka ataupun keluarga yang punya anak kanak-kanak warga emas atau OKU yang sememangnya antara segmen utama dalam industri ekonomi penjagaan. Malah saya lihat nanti pencapaian ini akan memungkinkan membantu pencapaian 60% sasaran RMK 12 bagi dengan izin Women's Labour Force Participation Rate ataupun LFPR kepada tenaga kerja wanita ketimbang 56% pada 2022 dan juga ketimbang 83% LFPR kepada pihak lelaki. Jadi untuk itu saya harap ekonomi penjagaan ini dijangka mampu menjadi salah satu solusi bagi isu unpaid care and domestic work ataupun UCDW yang tugasan penjagaan dan rumah tangga tidak berbayar yang menjadi sebab utama 3.2 juta rakyat Malaysia yang mana 98% merupakan wanita terpaksa mengurangkan bilangan jam bekerja bergaji malah terus keluar daripada tenaga kerja. Jadi untuk itu saya ingin mencadangkan Ampang berpandangan bahawa status negara yang maju tidak saja perlu diukur dengan KDNK, tetapi kita merasakan bahawa lebih penting diseimbangkan dengan progres dan kemajuan dalam usaha memenuhi keperluan sosial. Untuk itu cadangan pertama, demi mentadbirkan lagi care ekonomi ini ataupun sumbangan ekonomi penjagaan ini, suka Ampang berkongsi beberapa syur untuk dipertimbangkan. Pertama, menyegerakan perbahasan dan kelulusan bagi rang undang-undang profesion pekerja sosial, memandangkan banyak negara jiran di dalam ASEAN seperti Filipina, Singapura, Thailand dan Indonesia sudah mempunyai undang-undang sebegini untuk mengatasi kekurangan akut pekerja sosial di Malaysia dengan nisbah 1 kepada 8,576 sedangkan standard dunia 1 kepada 40. Jadi kita jauh ke belakang. Yang keduanya, melaksanakan kajian dan bancian menyuruh untuk memastikan struktur dan dinamisme penawaran permintaan pekerja ekonomi penjagaan di mana mereka amat memerlukan seperti di sekolah dan sebagainya. Yang ketiganya, merekayasa dan membangunkan program latihan holistik dan berstruktur. Jadi sini juga
saya dapati menjadikan pekerja ekonomi penjagaan satu kerjaya baru dan dihormati dan dihargai oleh orang yang terkompeten, yang terlatih. Saya rasa dengan membuat atau melaksanakan rang undang-undang pekerja sosial ini akan menambah lagi potensi untuk mengembangkan ekonomi penjagaan ini. Seterusnya sedikit saja minta tambahan 1 minit, iaitu saya ingin menyinggung tentang agenda dan isu halal, yang mana saya lihat apa yang telah dimaklumkan oleh pihak Yang Amat Berhormat Tambun, penggabungan antara HDC dan juga Matrik ini saya rasa satu pendekatan yang strategik dan meningkatkan keberkesanan. Walau bagaimanapun, saya ingin mengatakan di sini, halal mempunyai dalam sektor halal ini mempunyai 3 perkara penting. Pertama tentang pensijilan, kedua tentang penguatkuasaan, dan yang ketiganya jaminan kepada pengguna. Oleh itu saya ingin menyatakan di sini, kalau boleh dipertimbangkan dalam berkait tentang isu pensijilan, saya mengharapkan ada satu badan sertifikasi pensijilan khusus sebagaimana SIRIM untuk sertifikasi standard boleh dipikirkan untuk pelaksanaan. Supaya adanya ketiga-tiga ini, adanya separation of power ataupun pengasingan kuasa itu, supaya agenda untuk mempercepatkan agenda halal di Malaysia ini ataupun agenda mempelopori program halal ini dapat dilaksanakan dengan baik. Malah mungkin SIRIM boleh membuka satu jabatan khas, iaitu jabatan halal, yang mana boleh untuk memberikan mereka membuka satu ruang untuk kompetensi, untuk sertifikasi yang ada. Dan tetapi dengan tidak mengambil apa yang ada di bawah JAKIM, iaitu di bahagian penguatkuasaan, kita serahkan kepada JAKIM untuk melaksanakan penguatkuasaan. Namun dalam konteks pengguna, satu sudut pandang yang perlu kita lihat. Kerana keraguan terhadap pengguna kadang-kadang melibatkan sijil halal dan sebagainya, kadang menantikan sama ada tempat-tempat ini berlakunya ataupun dapat menerima pensijilan dan sebagainya. Saya mencadangkan supaya kita melihat sebagai contoh mewajibkan kekuasaan bukan saja kepada pensijilan, tetapi memberi satu ruang jalan tengah dalam usaha untuk menambah baik proses pra-kelulusan malah pasca kelulusan pensijilan. Maka Ampang ingin mencadangkan agar sistem iMesra yang direkayasa dan dibangunkan secara kerjasama oleh HDC, BIMOS Berhad dan Web House Teknologi Senjam Berhad setelah mendapat sokongan oleh Majlis Pembangunan Industri Halal Malaysia dipertimbangkan. Jadi itu saja Datuk Datuk Timbalan Speaker. InsyaAllah saya akan menyinggung perkara-perkara berkaitan dengan sekolah, klinik dan juga berkaitan dengan kawasan saya di dalam jawatankuasa. Oleh itu, saya mengakhiri perbahasan ini. Sekali lagi Ampang rakamkan ucapan terima kasih. Tidak lupa juga ucapan kerakyaan kepada rakan-rakan kita penganut Hindu, Jain Singhs dan segelintir Buddha dengan ucapan ini Deepavali Nal Vartikal. Dengan ini, Ampang menyokong penuh ucapan belanjawan 2025. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ampang. Berikut saya bersilakan Yang Berhormat Stew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua kerana memberi ruang kepada Setiu untuk turut sama membahaskan Belanjawan 2025 kali ini. Datuk Yang Di-Pertua, zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengajar kita banyak perkara dalam menguruskan negara, terutama dalam aspek ekonomi. Sehingga akhirnya tidak ada seorang pun rakyat di zaman pemerintahan beliau, pemerintahan baginda, layak untuk menerima zakat. Yahya bin Sa'id, salah seorang gubernur yang berkhidmat semasa era baginda berkata, aku dihantar oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mengutip cukai di Afrika. Selepas aku mengumpulnya, aku merancang untuk mengagihkan kepada golongan fakir miskin. Tetapi aku tidak menjumpai seorang pun. Ini kerana pada era Khalifah Umar, baginda telah menjadikan semua orang kaya. Keamanan dan kemakmuran yang didasari pada zaman Khalifah Umar adalah disebabkan sifat qanaah yang dimiliki oleh rakyat dan pemimpinnya. Sifat qanaah yang telah ditanam oleh Khalifah Umar ke dalam diri rakyatnya. Selain sifat qanaah, beliau turut melakukan pengislahan sehingga rakyatnya berusaha mendekatkan diri kepada Allah berbanding hal keduniaan.
rakyatnya memiliki kecenderungan seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seperti mana Ibn Khaldun sering mengungkapkan dalam pepatah Arab yang berbunyi an-nasu ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikut gaya hidup pemimpin mereka. Ini termasuk kecenderungan dalam menunaikan ibadat seperti solat, puasa, membaca Al-Quran dan ibadat lain, membuatkan rakyatnya berlumba-lumba untuk melakukan hal yang sama. Sikap rakyat yang berubah dari mencintai hal berbentuk keduniaan kepada kecintaan kepada ibadat juga adalah perkara asas yang menjadi penyumbang kepada kejayaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengurus kemiskinan pada zaman baginda. Datuk Dipertua, apa yang berlaku kepada kerajaan pada hari ini adalah sebaliknya. Rakyat miskin terus menjadi miskin, manakala rakyat yang sederhana dan kaya dimiskinkan. Rakyat dibebani dengan pelbagai cukai, bahkan subsidi untuk meringankan beban rakyat telah dihapuskan satu demi satu. Rakyat terus menerus tertekan dengan pelbagai polisi yang sedia ada. Belum lagi selesai dengan kos kenaikan barangan akibat penyasaran subsidi diesel, rakyat pula bakal berdepan dengan penarikan subsidi petrol RON 95. Penarikan subsidi RON 95 bukan isu remeh, walaupun kerajaan memberitahu bahawa ia hanya melibatkan 15% rakyat sahaja, iaitu golongan yang dikelam maha kaya ataupun T15. Namun domino efek daripada pengumuman tersebut amat membebankan rakyat di semua peringkat. Ditambah pula pengkelasan yang ada pada hari ini adalah masih kabur. Saya yakin bahawa semua ini akan menambah beban rakyat, terutama miskin bandar yang terdiri daripada golongan bekerja yang terpaksa menanggung pelbagai komitmen tambahan seperti kos jagaan anak yang bakal meningkat, kos minyak dan tol untuk perjalanan harian turut meningkat di samping sewa rumah dan belanja makanan asas yang lebih tinggi akibat penyasaran subsidi ini. Sungguh sedih sekali apabila penjimatan yang dilakukan hasil penarikan pelbagai subsidi seperti pelarasan tarikh elektrik sebanyak RM4.5 bilion, subsidi ayam RM1.2 bilion dan diesel sebanyak RM4 bilion. Namun rakyat susah masih lagi terbeban dan tidak merasai manfaat daripada penjimatan tersebut. Terbukti langkah kerajaan sebelum ini gagal menyenangkan rakyat sama sekali. Bagaimana kerajaan ingin membuktikan bahawa penjimatan hasil penyasaran subsidi RON 95 dapat memanfaatkan rakyat jika hasil penjimatan sebelum ini pun tidak berjaya mengurangkan beban rakyat miskin terutama. Kerajaan jangan marah kelah kalau ada sahabat saya yang mengatakan bahawa kencing, tipu dan sembang singkatan daripada ketimbang. Yang dijanjikan minyak turun bila PH memerintah, tetapi yang berlaku sebaliknya dengan pelbagai alasan dangkal yang diberikan. Datuk Yang Dipertua, dalam keadaan rakyat semakin terhimpit di mana logiknya kenyataan Tambun pada tahun lalu bahawa miskin Tegal telah dibasmi sepenuhnya di beberapa buah negeri termasuk Selangor dan hanya tinggal 18,000 miskin Tegal sahaja. Walau bagaimanapun, baru-baru ini dalam sesi pertanyaan lisan hanya 67% sahaja miskin Tegal yang telah diselamatkan. Persoalannya, sejauh manakah jaminan kerajaan dengan semua dasar dan polisi yang membebankan rakyat pada hari ini dapat menyelamatkan golongan miskin Tegal seperti mana yang telah dilakukan di zaman Saidina Umar bin Abdul Aziz. Datuk Dipertua, isu royalti dan penagihan peruntukan kepada ahli parlimen seringkali dibahaskan di parlimen. Namun sehingga ke hari ini, kerajaan masih lagi berdolak-dalih dan tidak mengendahkan segala tuntutan tersebut. Persoalannya mengapa peruntukan tersebut tidak disalurkan secara direct kepada ahli parlimen perbankan dan hanya diberikan melalui projek-projek dan setengahnya disalurkan terus kepada rakyat. Sedangkan ahli parlimen kerajaan tidak dilakukan sedemikian rupa. Kenapa perlunya perjanjian MOU
sedangkan ia yang sudah menjadi manifesto PRU15 bagi PS bahawa semua wakil rakyat akan diberikan peruntukan kawasan yang sama rata tanpa mengira parti. Begitu juga dengan royalti sehingga kini kerajaan negeri Terengganu hanya menerima RM 425.17 juta daripada kelulusan 792.3 juta dengan baki 367.15 juta belum dibayar lagi. Dengan anggaran jumlah hasil petroleum, royalti petroleum bagi tahun 2024 ialah RM 1.52 bilion. Mengapa kerajaan tidak menyalurkan direct ataupun tidak menyalurkan sepenuhnya kepada kerajaan negeri, sedangkan negeri lain yang turut menerima royalti disalurkan direct kepada kerajaan negeri tanpa menggunakan pemberian projek sebagai alasan bahawa wang tersebut telah pun disalurkan. Datuk Yang di-Pertua, isu kenaikan gaji minimum daripada RM1,500 kepada RM1,700 mendapat pelbagai reaksi sama ada positif maupun negatif dari pelbagai pihak. Impaknya yang sangat signifikan kepada rakyat dan dari pelbagai sektor, terutama PMKS termasuk sektor makanan seperti kedai makan yang diunjurkan akan banyak ditutup kerana kesan daripada purchasing power yang semakin menurun akibat kos yang meningkat. Rakyat terpaksa berjimat, operation time dikurangkan sekaligus turut memberi kesan kepada e-hailing disebabkan purchasing power yang merosot. Akhirnya pengangguran meningkat dan rakyat terhimpit dengan kos sara hidup yang meningkat. Oleh itu saya rasa telah tiba masanya kerajaan mengambil langkah yang sama dengan pemerintahan PN dengan menghidupkan kembali program subsidi upah. Program tersebut terbukti berjaya menyelamatkan hampir 2.7 juta peluang pekerjaan dan insentif seperti ini amatlah diperlukan terutama PMKS. Langkah ini juga turut dilakukan oleh negara-negara lain yang menaikkan kadar minimum gaji beserta insentif kepada syarikat-syarikat kecil, terutama seperti yang dilakukan di Turki dan negara-negara lain. Saya kira inilah masanya kerajaan mengetepikan ego dan sombong dengan mengambil segala langkah yang baik yang dibuat oleh kerajaan dulu untuk kepentingan rakyat. Datuk Yang di-Pertua, isu pembangunan infrastruktur yang tidak seimbang antara negeri Pantai Timur dan Barat juga seringkali diperkatakan. Kemajuan terkini pembinaan LPT3 dilihat amat tidak efisien kerana walaupun kerja awalan LPT3 tak siap sepenuhnya pada Disember 2021 dan setelah hampir 3 tahun berlalu, status terkini LPT3 masih tidak mempunyai apa-apa kemajuan terkini. Kerajaan masih membisu dan tidak mengambil perhatian serius akan pembinaan LPT3. Untuk makluman Datuk Yang di-Pertua, daerah Setiu adalah daerah yang paling terkesan disebabkan ketiadaan LPT3 ini. Kesesakan setiap kali musim perayaan melibatkan laluan utama dan laluan alternatif, yakni jalan pantai. Datuk Yang di-Pertua, walaupun kerajaan hari ini tidak mempunyai apa-apa projek mega, namun saya berharap agar projek ICRA bagi menjamin pembangunan infrastruktur rakyat Pantai Timur khususnya berjalan lancar. Pembinaan projek ICRA kadang-kadang memberi kesan kepada penduduk terutama kepada perumahan yang terletak berhampiran tapak pembinaan namun tidak terlibat dengan pembinaan danasan ICRA. Ada terdapat di kalangan mereka yang mengadu rumah mereka telah rosak dan merekah hasil pembinaan ICRA ini. Begitu juga dengan sistem peparitan yang tidak sempurna yang menyebabkan parit tersumbat ketika hujan lebat atau banjir yang boleh menenggelamkan kebun-kebun dan tanaman-tanaman penduduk. Oleh itu saya mencadarkan agar pampasan diberikan kepada rumah kediaman yang rosak untuk dibina baru serta mengambil balik membayar pampasan kepada tanah agar penduduk dapat berpindah ke kawasan yang lebih selamat. Ini berlaku di Kampung Tok Do, Kampung Oh, Kampung Bintang dan kampung sekitar di dalam Don Jabi. Datuk Yang di-Pertua, saya mengucapkan ribuan terima kasih
di atas pembinaan pusat rehabilitasi di Kampung Rutapan Merang. Setuju yang telah disempurnakan Majlis Pecah Tanah oleh Menteri pada minggu lepas. Pembinaan projek ini insya-Allah akan dapat memberi impak ekonomi yang besar kepada penduduk sekitar. Pagi tadi juga telah diadakan majlis penyerahan projek menaik taraf Jalan 7 dan membina Jambatan Seri Bayas oleh JKR. Setelah sekian lama saya bangkitkan di Parlimen dan beberapa cabaran yang dihadapi akibat kenaikan kos harga asal. Insya-Allah projek ini akan dapat menyelesaikan isu yang sekian lama menghantui penduduk kampung Seri Bayas ketika musim tengkujuh. Walau bagaimanapun, ia yang tidak dapat menyelesaikan sepenuhnya isu permasalahan yang dihadapi oleh penduduk kampung setiap kali musim banjir. Jika sekiranya naik aras Jalan Hulu Seladan ke Bandar Permaisuri tidak dibina dengan segera, saya dimaklumkan pembinaan projek naik aras jalan ini tertangguh disebabkan oleh berlaku peningkatan kos daripada RM6.6 juta yang telah diluluskan kepada RM30.4 juta. Saya mengharapkan agar kenaikan kos ini atau notif offsetting dengan izin Datuk Ini Pertua sebanyak RM24 juta dapat diluluskan segera. Datuk Ini Pertua, kawasan Siu merupakan antara kawasan yang sering ditimpa banjir besar. Terdapat 3 pusat penempatan sementara iaitu PPS Kampung Apal, Kampung Langkat dan PPS Kampung Tasik. Permaisuri yang perlu dibina baru disebabkan oleh bangunan tersebut sudah terlalu uzur dan tidak mampu menampung jumlah mangsa yang semakin ramai. Isu yang sering menghantui penduduk kawasan saya adalah isu hakisan pantau. Walaupun kerajaan telah meluluskan kos pembinaan breakwater di Kampung Pekalan Maras, Batu Lakik dengan kos RM84 juta. Namun peruntukan segera diperlukan kerana pembinaan 16 breakwater sebelum ini tidak meliputi kawasan hakisan yang baru yang telah merebak melebihi kawasan pembinaan breakwater tadi. Saya amat kesal sekali apabila sebelum ini peruntukan diberikan selepas hakisan berlaku, sedangkan peruntukan tersebut mesti disalurkan segera sebelum hakisan berlaku sebagai persediaan kerana isu hakisan pantai boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Keadaan ini membahayakan penduduk setempat. Oleh itu, peruntukan tambahan dengan kadar segera amat diperlukan sebagai persediaan untuk menghadapi musim tengkujuh. Hakisan pantai juga melanda pantai Bali Kecil dan sering kali saya timbulkan dalam sesi perbahasan sidang. Hakisannya berlaku telah menghampiri kawasan perkuburan. Oleh itu, saya benar-benar berharap agar cadangan pembinaan benteng pemecah ombak yang telah dicadangkan dapat disegerakan pembinaannya. Datuk Ini Pertua, sering kali musim banjir Bandar Permaisuri antara tempat yang terkesan teruk akibat banjir. Sedangkan kawasan tersebut melibatkan banyak pejabat agensi kerajaan, premis perniagaan dan lain-lain lagi. Masalah ini dapat diselesaikan jika rancangan tempatan banjir Sungai Siu Fasa 1 yang kosnya dianggarkan RM200 juta dapat dibina. Untuk akhirnya, saya ingin mengetahui status terkini kelulusan bagi pembinaan Balai Polis Arulik, Klinik Kesihatan Jabi, Pejabat Kesihatan Daerah Setiu, Mahkamah Magistrat Setiu yang baru, serta naik taraf Pondok Polis Jabi dan Merang kepada Balai Polis yang sering kali saya utarakan sebelum ini. Saya juga mengharapkan agar kerajaan dapat... Yang Berhormat, Setiu duduk. Yang Berhormat, Setiu duduk. Saya dah bagi lebih dekat 3 minit. Duduk Yang Berhormat. Saya menjemput, memsilakan YB Tanjung Manis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Ucapan terima kasih saya dahulukan kepada Datuk Yang di-Pertua kerana memberi ruang dan peluang pada saya berdiri di sini untuk membahaskan anggaran belanjawan 2025 pada hari ini. Seterusnya, sekelong tahniah diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan kerana telah berjaya membentangkan belanjawan madani ketiga 2025 pada tanggal 18 hari bulan Oktober yang lepas. Anggaran belanjawan 2025 yang dibentangkan adalah yang tertinggi pernah diumumkan, iaitu RM421 bilion, meliputi RM335 bilion belanja mengurus dan RM86 bilion belanja pembangunan, tidak termasuk RM2 bilion simpanan luar jangka.
Seusai dengan tema ekonomi madani, negara makmur, rakyat sejahtera, saya percaya intipati belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah sejajar dengan visi dan misi tema tersebut, terutama sekali dalam aspek menjamin keselesaan rakyat melalui pendidikan dan kesihatan. Datuk Yang di-Pertua, saya berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana usaha berterusan beliau yang ingin memajukan wilayah Sarawak dan Sabah, membangun seiring dengan negeri-negeri lain di Semenanjung, di mana peruntukan pembangunan di kedua-dua wilayah tersebut telah ditambah dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk Sarawak, dalam belanjawan, pada kali ini peruntukan pembangunan sejumlah 5 bilion ringgit adalah antara yang tertinggi di antara negeri-negeri dan jumlah ini bertambah sebanyak 0.1 bilion dari belanjawan tahun 2024. Saya bukan bermaksud tidak bersyukur di atas jumlah yang telah diperuntukkan. Namun, fakta tetap fakta. Jumlah peruntukan pembangunan ini masih lagi sangat rendah untuk membangun sebuah wilayah seluas dan semundur Sarawak. Seperti yang kita sedia maklum, Sarawak masih lagi tercicir dari segi pembangunan infrastruktur yang asas. Justru peruntukan yang lebih besar harus diberikan kepada Sarawak agar Sarawak dapat maju setanding dengan negeri-negeri lain di Semenanjung. Bak kata pepatah, biarlah berdiri sama tinggi, biarlah duduk sama rendah. Justru peruntukan pembangunan yang diberikan untuk Sarawak perlu dikaji semula kerana peruntukan yang diberikan perlu mengambil kira beberapa aspek seperti keluasan sesebuah negeri, jumlah yang disumbangkan oleh negeri ke dalam dana persekutuan dan juga tahap kemajuan negeri tersebut. Dengan mengambil kira kesemua aspek-aspek ini, barulah agihan peruntukan pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih adil dan saksama. Saya berharap Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan akan mengambil maklum mengenai perkara-perkara ini dalam merangka belanjawan untuk tahun-tahun yang akan datang. Datuk Yang di-Pertua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana menaikkan kadar pemberian khas untuk Sarawak sekali ganda kepada 600 juta ringgit untuk tahun 2025. Pemberian khas ini adalah seperti yang terkandung dalam perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan dan termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Ini adalah satu jumlah yang agak ketara berbanding jumlah yang pernah diberikan sebelum ini. Namun saya ingin bertanya, apakah formula yang telah dipakai dalam menentukan jumlah pemberian khas ini dan adakah jumlah ini akan dikaji setiap 5 tahun seperti yang termaktub dalam Perjanjian MA 63? Datuk Yang di-Pertua, sebagaimana rakan seperjuangan GPS yang lain dari Sarawak dan juga rakan-rakan ahli parlimen dari Sabah, saya juga turut membangkitkan isu tuntutan 35% kursi parlimen untuk Sabah dan Sarawak. Saya menyokong penuh gesaan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak baru-baru ini supaya Kerajaan Persekutuan mengembalikan kuota 1/3 daripada keseluruhan bilangan kursi parlimen kepada Sabah dan Sarawak. Ini adalah untuk mengelak Parlimen meminda Perlembagaan Malaysia yang akan menjejaskan kepentingan Sarawak dan juga Sabah. Ketika pembentukan Malaysia pada tahun 1963, gabungan kursi daripada Singapura, Sarawak dan Sabah adalah melebihi 1/3. Namun, apabila Singapura berpisah daripada Malaysia pada tahun 1965, kursi parlimennya diambil oleh Semenanjung tanpa diagihkan kepada Sarawak dan Sabah. Kepentingan serta hak Sarawak tidak akan terjamin sekiranya kursi kami di Parlimen adalah kurang daripada 1/3. Datuk Yang di-Pertua, Suruhanjaya Kobolt yang ditubuhkan pada tahun 1962 bagi menentukan sama ada rakyat Sarawak dan Sabah menyokong cadangan pembentukan Malaysia ketika itu. Dan dalam laporan Suruhanjaya Kobolt, antara perkataan yang disebut adalah safeguard dengan izin, yang bermaksud melindungi semua budaya, agama dan bahasa. Justru mengembalikan jumlah 35% kursi parlimen untuk kedua-dua wilayah tersebut adalah sejajar dalam menghormati sejarah, perlembagaan dan perjanjian yang telah dimeterai oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Oleh yang demikian, saya sebagai wakil rakyat dari Sarawak dan saya percaya wakil-wakil rakyat dari Sabah juga menuntut supaya kerajaan segera meminda Akta SPR di Dewan Yang Mulia ini supaya dikembalikan 35% kursi parlimen kepada Sarawak dan Sabah. Saya percaya dan penuh yakin di atas semangat madani dalam kerajaan perpaduan ini, pindaan Akta SPR tersebut akan berjaya mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Datuk Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin membangkitkan beberapa isu kawasan.
Kawasan pantai dan tepi laut adalah tidak asing lagi sebagai tempat masyarakat nelayan dan petani mendirikan penempatan dan tempat mereka mencari rezeki untuk menyara keluarga dan menambah pendapatan isi rumah. Di kawasan inilah juga para nelayan dan petani akan mengusahakan sawah tanaman padi atau kebun tanaman mereka apabila tibanya musim tengkujuh yang melanda pantai Sarawak selama hampir 4 bulan dari bulan November hingga Mac setiap tahun, dan keadaan ini menyukarkan mereka mencari rezeki di laut. Namun, kuasa ombak laut yang mengganas terus-menerus menghentam garis pantai dengan pukulan ombak yang semakin besar dan semakin tinggi setiap tahun. Ini disebabkan oleh kenaikan paras air laut dan perubahan cuaca yang tidak menentu yang dikaitkan dengan masalah pemanasan global. Kesan akibat daripada pukulan ombak yang berterusan ini telah menyebabkan sepanjang garis pantai Sarawak kini semakin terancam kepada hakisan yang serius. Fenomena ini juga terjadi di kawasan Parlimen Tanjung Manis. Sepanjang garisan pantai dari Tanjung Sirik hingga ke Muara Selalang dalam kawasan Parlimen saya mengalami hakisan pantai yang telah terjadi sejak sekian lama. Ban-ban pertanian yang terletak di kawasan pantai sudah hancur dan musnah. Sawah padi dan kebun tanaman orang kampung sudah rosak dan tercemar, serta tidak dapat ditanam dengan apa-apa jenis tanaman pun disebabkan ianya telah dimasuki oleh air masin dan tanahnya sudah tidak sesuai lagi untuk bertanam. Keluasan tanah yang terjejas bukannya dalam puluhan ekar lagi, tetapi ratusan ekar tanah sawah dan kebun yang sudah rosak. Ini sangat-sangat merugikan penduduk kampung yang hidup mereka bukannya orang senang, tetapi penduduk yang rata-ratanya dari golongan B40. Bukan hanya kehilangan sawah dan kebun. Di beberapa kampung di utara Pulau Beruit dan di kampung halaman saya sendiri, berpuluh-puluh rumah dan harta benda lain sudah musnah ditelan laut disebabkan oleh hakisan pantai yang berterusan ini. Kawasan tepi pantai seperti di Belawai, Rajang, Selalang, di Parlimen Tanjung Manis juga kaya dengan tumbuhan bakau yang subur dan berpotensi sebagai kawasan yang boleh memerangkap atau menyimpan karbon dioksida atau dengan izin carbon capture and storage. Dan kawasan ini boleh menyumbang kepada peranan negara dalam menangani dan mengurangkan masalah pemanasan global. Justru adalah menjadi sangat penting untuk pihak kerajaan mengambil langkah segera melindungi kawasan-kawasan pantai yang kaya dengan bakau di Sarawak, termasuk di kawasan Parlimen Tanjung Manis. Tidak dinafikan bahawa sebelum ini berbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini dengan membina struktur mengawal hakisan pantai seperti di Sebako dan di Paloh, Kedang. Namun hampir kesemuanya gagal dan musnah kerana pukulan ombak yang kuat. Saya membawa suara rakyat kawasan memohon supaya Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ataupun Petra untuk mencari penyelesaian yang lebih kekal dan mampan untuk menyelesaikan masalah ini. Saya percaya kementerian mempunyai kepakaran yang tinggi dalam menangani masalah hakisan pantai dan mencari penyelesaian yang kekal untuk melindungi garis pantai Sarawak dan Tanjung Manis yang semakin berkurang dan mengecil ini. Datuk Yang di-Pertua, mari kita menanam padi. Padi ditanam di dalam ladang. Kepada tanah kita berbudi. Hasilnya tidak pernah berkurang. Masalahnya di sini, Datuk Yang di-Pertua, bagaimana rakyat di kawasan Parlimen saya hendak menanam padi? Kalau ban-ban pertanian yang sudah rosak, mendap dan settlement ataupun settle dan menjadi lebih rendah daripada paras air. Bukan itu sahaja, pintu air atau tidal gate yang rosak dan tidak berfungsi menyebabkan air masin pun masuk ke dalam kawasan sawah dan kebun yang merosak semua tanaman orang kampung. Sia-sialah sahaja usaha orang kampung yang bertanam berbulan-bulan lamanya. Apabila kena air pasang besar, dengan sekali bah sahaja habis semua tanaman mereka rosak dan tidak dapat mengeluarkan hasil. Padahal mereka sangat bergantung kepada hasil tanaman ini sebagai punca pendapatan untuk menyara keluarga dan meneruskan kehidupan. Kehidupan mereka ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Langkah-langkah untuk membaiki ban pertanian yang rosak dan mendap serta membaiki struktur pintu air dan saluran pengairan di kawasan sawah padi perlu dijalankan segera dan tidak harus dibiarkan terabai begitu lama. Saya berharap golongan petani dan nelayan di kawasan Parlimen saya akan mendapat manfaat daripada pertukan yang telah dimaklumkan oleh Kementerian Yang Amat Berhormat Tambun berkenaan dengan
Ikhtiar 27 Keterjaminan Makanan dan Rangka 147 Kesejahteraan Pesawah dan Nelayan, di mana sejumlah 2.7 bilion ringgit subsidi, bantuan dan insentif untuk pesawah dan nelayan akan diberikan. Datuk Yang di-Pertua, dalam kesibukan kita dengan tanggungjawab masing-masing, di akhir harinya nanti apabila kita balik ke rumah bersama keluarga, hidangan makanan yang kita menikmati hidangan makanan yang berasaskan nasi. Saya pun makan nasi, Datuk Yang di-Pertua pun makan nasi, kita semua di sini pun makan nasi, menteri pun makan nasi, PMX pun makan nasi. Natijahnya, walaupun kami di Parlimen Tanjung Manis tidak mempunyai sumber bumi yang boleh menambah pendapatan negara, namun kami juga ingin turut menyumbang jasa kepada negara dengan menanam sebanyak padi yang mungkin supaya semua rakyat Malaysia dapat makan nasi setiap hari. Justru saya memohon kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan supaya mencari peruntukan dalam belanjawan kali ini untuk membaiki segera ban-ban pertanian dan pintu air di Parlimen Tanjung Manis supaya kami dapat menanam padi secara besar-besaran untuk makanan rakyat Malaysia serta mengurangkan import beras negara. Datuk Yang di-Pertua, masa berbahas tidak mengizinkan. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan, dia ada di sini. Bilakah pengoperasian klinik semut akan dimulakan? Kerana sudah lama siap namun belum juga mula beroperasi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana hadir dalam Dewan pada kali ini. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan. Dia pun ada dalam Dewan ini. Saya ada soalan juga untuk Menteri Pendidikan. Saya berterima kasih sebelum itu, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan kerana sudi turun padang melawat kawasan Parlimen saya pada 6 hari bulan September yang lalu. Dan selanjutnya saya ingin bertanya, apakah status pembinaan bangunan baru SK Orang Kaya Muda Pakri di kampung asal saya di Paloh? Apakah status pembangunan SK Serding dan juga apakah status pembangunan SK Penibong? Terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana berada di Dewan ini dan mendengar soalan saya. Jadi sebelum saya mengakhiri perbahasan, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada semua penganut yang beragama Hindu. Sekian perbahasan dari Parlimen Tanjung Manis. Saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Manis. Saya silakan Yang Berhormat Sek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Tuan Di-Pertua kerana bersama untuk saya membahaskan Belanjawan 2025 pada petang ini. Pertama saya ingin menyinggung berkaitan hutang negara yang nampaknya semakin meningkat. Belanjawan 2025 nampak tidak menangani secara tuntas masalah peningkatan hutang negara. Menurut data yang tersedia, hutang negara kita telah mencecah RM1.22 trilion setakat akhir April 2024 berbanding RM1.17 trilion setakat akhir tahun 2023. Kedudukan liability persekutuan pada akhir tahun 2023 menunjukkan peningkatan dengan nisbah liability persekutuan kepada KDNK pada kadar 81.8% berbanding 78% pada tahun 2022. Walaupun terdapat pelan untuk mengurangkan defisit fiskal, belanjawan ini tidak memberikan penyelesaian konkret untuk menstabilkan hutang dan mengurangkan liability luar jangka kerajaan. Tambahan pula, kelemahan dalam pengurusan hutang luar negara terus menimbulkan kebimbangan. Tindakan kerajaan meneruskan projek-projek mega yang melibatkan kos besar tanpa memastikan pulangan yang sewajarnya hanya menambah beban hutang. Seharusnya perancangan lebih jelas dan berdisiplin diperlukan untuk mengawal perbelanjaan. Namun belanjawan 2025 kurang menekankan aspek ini. Sik minta penjelasan. Saya rasa Sik tak boleh tengok hutang secara agregat. Kalau nak tengok hutang, kita kena tengok hutang kepada nisbah KDNK. Saya tak. Yang Berhormat, duduk. Floor ini, floor. Ya, sila duduk. Ya.
Speaker, saya nak guna peraturan mesyuarat 36/12, mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan mengelirukan Dewan adalah disifat sebagai menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan penguasaan bagi kesalahan itu. Tadi SIK telah mengatakan Yang Berhormat. kerajaan tidak menangani hutang di dalam Yang Berhormat, saya menggunakan prerogatif 37 dan braket 2, duduk. Duduk, Yang Berhormat. Kampar tak payah tak payah ganggulah ya. Kita tidak Ini ada laporan dalam Ketua Audit Negara disebut jelas, ya. Dan laporan-laporan lain. Baik, saya teruskan Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua. Yang kedua, saya timbulkan masalah kemiskinan yang belum selesai, ya. Walaupun Belanjawan 2005 menentukan dana bagi program bantuan rakyat, namun masalah kemiskinan tetap menjadi isu utama. Menurut data yang telah dikeluarkan oleh UNICEF dari 14 Oktober 2023 hingga 16 November 2023, kemiskinan kekal tinggi pada 41% pada Oktober 2023. Walaupun tidak mencatat penurunan berbanding awal 2021, namun ia menunjukkan masih ramai rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih daripada 600,000 isi rumah terus bergelut dengan masalah pendapatan yang tidak mencukupi untuk menampung kos sara hidup yang semakin meningkat. Salah satu kelemahan belanjawan ini ialah kurangnya program pembasmian kemiskinan yang bersifat jangka panjang. Sebagai contoh, program bantuan tunai seperti bantuan rahmah walaupun bermanfaat dalam jangka pendek, namun tidak mencukupi untuk membantu golongan miskin keluar daripada kitaran kemiskinan secara mampan. Perlu ada lebih banyak inisiatif untuk meningkatkan peluang pekerjaan berkualiti, pendidikan dan pembangunan keusahawanan, terutamanya bagi golongan B40. Yang ketiga, Tuan Dipertua, saya bangkitkan isu bencana alam dan pengurusan banjir. Setiap tahun Malaysia berdepan dengan masalah banjir yang semakin buruk akibat perubahan iklim. Namun Belanjawan 2025 memperuntukkan hanya RM600 juta kepada NADMA bagi tujuan pengurusan bencana alam, yang mana ia dianggap tidak mencukupi untuk menangani skala kerosakan akibat banjir dan bencana alam lain seperti tanah runtuh. Bencana banjir yang berlaku di utara negara kita, di Kedah, di Perlis, termasuk di daerah saya di Sik, pada dalam tempoh dua bulan ini sudah 5 kali banjir kilat yang berlaku, termasuk di daerah-daerah yang lain. Kita Malaysia pada 2023 mengalami kerugian sekitar